Salam sejahtera dan salam satistiwa. Sarawak mencatat peningkatan jumlah kes kemalangan jalan raya pada tahun ini berbanding tahun lepas bagi tempoh Januari hingga November. Menurut Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan, Datuk Lee Kim Shin, sebanyak 18,315 kes dicatatkan bagi tempoh Januari hingga November. Tahun ini berbanding 17,391 kes dalam tempoh yang sama tahun lalu, iaitu peningkatan 924 kes atau 53%. Katanya kemalangan maut menunjukkan penurunan sebanyak 6 kes bagi tempoh sama, iaitu sebanyak 353 kes tahun ini berbanding 359 kes tahun lepas. Walau bagaimanapun, jumlah kematian bertambah daripada 396 kes tahun lalu kepada 397 tahun ini. Kemalangan mengakibatkan kecederaan parah pula menunjukkan penurunan sebanyak 14 kes, iaitu daripada 172 kes tahun lepas kepada 158 kes pada tahun ini, manakala kes kemalangan menyebabkan kecederaan ringan turut menurun daripada 274 tahun lalu kepada 261 kes tahun ini. Datuk Lee menyatakan demikian ketika melancarkan kempen keselamatan jalan raya High Performance Team HPT on Road Safety dan pelancaran kempen keselamatan jalan raya bersempena perayaan Hari Krismas peringkat negeri Sarawak. Katanya HPT on Road Safety merupakan inisiatif yang dimulakan pada tahun 2015 dengan memberi tumpuan kepada 4 jalan raya di Sarawak, iaitu sepanjang Jalan Miri Airport, Jalan Bintulu Kidurong, Jalan Matang Kuching dan Jalan Bakun kerana kerap berlaku kemalangan jalan raya. Sementara itu, Lee berkata kempen keselamatan jalan raya bersempena Krismas merupakan usaha berterusan kerajaan dalam memberi kesedaran mengenai kepentingan menitik berat aspek keselamatan jalan raya, terutama menjelang musim perayaan. Sehubungan itu, beliau mahu setiap pengguna jalan raya menanam sikap untuk lebih berhati-hati dalam diri masing-masing dengan mematuhi peraturan lalu lintas serta memandu dengan berhemah. Katanya 70% kemalangan jalan raya di Sarawak disebabkan faktor individu itu sendiri. Penggunaan teknologi robot sebagai pelayan dalam restoran mula mendapat tempat di negeri ini. Restoran pertama yang memulakan aplikasi teknologi itu CH101 Restoran di Jalan Tun Jugah Kuching. Pastinya akan memberi pengalaman baru kepada pelanggan. Menteri Muda Pelancongan Datuk Lee Kim Shin menyifatkan usaha itu sesuatu yang baru walaupun telah berkembang di Jepun, Hong Kong dan Korea Selatan 3 tahun lepas. Berucap pada majlis pelancaran restoran itu di Kuching, beliau berharap lebih ramai pengusaha restoran menggunakan teknologi itu untuk menarik ramai pelanggan sekaligus memajukan industri makanan. Sarawak should be on a pristine nature tourism and also our unique diverse culture. We should be proud to showcase Sarawak as the model of unity in diversity, where various ethnic groups with different religions are able to live in peace, unity and harmony. Restoran itu turut mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records kerana menyediakan restoran pelayan robot pertama di negeri ini. Bekalan tongges di Sarawak mencukupi untuk kegunaan isi rumah bersempena musim perayaan Krismas ini. Ketua Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Sarawak, Abdul Hafiz Abdul Rahim berkata bagi mengelak ketirisan dalam pembekalan tongges, pihaknya bekerjasama dengan beberapa agensi penguatkuasaan untuk memantau perkara tersebut. Ketika dihubungi RTM, beliau berkata antara agensi yang terlibat ialah Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Pasukan Gerakan AM dan Polis Marin. Sementara itu, mengulas mengenai harga barangan yang berbeza di setiap kawasan di negeri ini, Abdul Hafiz berkata ia mengambil kira kos pengangkutan yang digunakan. Walau bagaimanapun, tegasnya peniaga perlu mematuhi harga yang ditetapkan kerajaan melalui harga kawalan maksimum. Abdul Hafiz turut memberi amaran kepada para peniaga agar tidak mengambil kesempatan menaikkan harga senarai 15 barang kawalan yang telah diwartakan oleh KPDNKK di Sarawak sempena musim perayaan Krismas ini. Peniaga harus meletakkan tanda harga berwarna merah jambu bagi membezakan barang harga kawalan berbanding barang yang lain. Manakala para pengguna dinasihatkan untuk melaporkan sebarang permasalahan mengenai salah laku para peniaga kepada KPDNKK untuk tindakan. Sementara itu, kenyataan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Sarawak mendedahkan sejumlah 77,209 premis perniagaan telah diperiksa di seluruh negeri setakat 19 Disember tahun ini.
Menurut Ketua Penguatkuasa KPDNKK Sarawak Abdul Hafiz Abdul Rahim, daripada jumlah itu 57,331 buah premis adalah di bandar dan 19,878 buah premis di luar bandar. Daripada pemeriksaan tersebut, 724 kesalahan direkodkan melibatkan pelbagai akta yang dilakukan oleh peniaga dengan nilai rampasan berjumlah RM22,985. Sebanyak RM81,500 kompaun pula dikenakan terhadap premis-premis berkenaan. Jawatan Siasatan Jenayah Sibu menahan seorang lelaki dan merampas selaras senapang patah serta beberapa komponen senapang patah buatan sendiri dalam serbuan di sebuah rumah di lorong Tebu Sungai Merah Sibu pada Isnin lepas. Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Saiful Bahari Abdullah berkata hasil pemeriksaan mendapati suspek memiliki senjata api tanpa lesen. Di mana dalam rumah tersebut, satu lelaki Cina berusia 38 tahun berada di situ dan bersama-samanya pihak polis telah menjumpai selaras pump gun, shotgun, pump gun dan beberapa alat spare part. Antara spare part yang dijumpa ialah ni bat, dia panggil bat lah, di pengadang tangan tu, the wooden part yang kayu tu, dan beberapa banyak jugalah catchment of peluru shotgun. Turut dirampas 94 butir peluru senapang patah pelbagai jenama dan 12 butir peluru senapang patah yang telah diubah suai. Selain itu, 203 butir kelongsong peluru senapang patah pelbagai jenama, 3 set besi pencetak nombor siri dan sebilah parang panjang turut dirampas. Suspek yang tidak bekerja ditahan reman selama 2 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 8-A Akta Senjata Api 1960. ACP Saiful memberitahu sidang media di Balai Polis Sentra Sibu semalam. Angkatan Tentera Darat sentiasa menggalakkan penyertaan golongan bukan Bumi Putera untuk menyertai pasukan keselamatan itu. Malah menurut Panglima Tentera Darat Datuk Seri Zulkifli Haji Kasim, tidak ada kuota yang mengehadkan penyertaan mana-mana kaum untuk menyertai tentera kerana ia terbuka kepada sesiapa sahaja yang layak. Katanya penyertaan dalam pasukan keselamatan itu bukan sahaja dilihat sebagai kerjaya yang murni tetapi bukti kecintaan terhadap tanah air. Beliau ditemui pada sidang media selepas menyempurnakan pembarisan tamat latihan asas Tentera Darat Malaysia pengambilan sesi 181 Siri 1 2016 bagi 498 orang prajurit muda di Regimen Ranger Diraja Kem Oyak di Sibu. Mengenai pembarisan itu, beliau berkata ini kali pertama latihan itu diadakan di luar pusat latihan asas Tentera Darat di Port Dickson. Ini bagi memudahkan penempatan anggota serta bertempatan dengan penubuhan Brigade 31 Regimen Sempadan. Walaupun di latihan dibuat di luar pusat latihan asas Tentera Darat di Port Dickson, tetapi mutu dan juga cara pelaksananya tidak berubah, sama. Kita boleh lihat daripada hasil yang dipamerkan melalui pembarisan. Pembarisan itu turut menyaksikan prajurit muda Jerry Jugi dipilih sebagai prajurit muda keseluruhan terbaik. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agen hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 8.30 pagi, Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia, Sarawak, Tengku Azmi Tengku Majid menghadiri seminar anjuran bersama Perbadanan Produktiviti Malaysia dan Open University di Kuching. Manakala pada pukul 8 malam, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Hajah Fatimah Abdullah menghadiri Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Dalat di Mukah. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Dilaila.